Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan mengenai hadis yang berkaitan dengan bersiwak setiap kali hendak melakukan solat. Hadis ini berbunyi, Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la'amaratuhum bisiwaki ma'a kulli salah. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengkabarkan kepada kami Malik daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laula an asyukka, sekiranya tidak memberatkan ala ummati au ala nasi, ke atas umatku atau manusia, la amaratuhum bisiwak, pasti aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak ma'a kulli salah, pada setiap kali hendak melakukan solat. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis ini, menurut kitab Fathul Bari menyatakan bahawa lafaz laula iaitu sekiranya tidak bermaksud mendirikan sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu yang lain. Oleh itu, hadis ini menafikan kewajipan bersiwak kerana ada musyaqqah, iaitu ada kesukaran. Okey, baiklah. Perkataan siwak ini terdapat dua makna, iaitu yang pertama merujuk kepada perbuatan dengan menggunakan berus. Yang kedua, siwak adalah merujuk kepada alat yang digunakan untuk bersiwak. Menurut fuqaha, siwak merujuk kepada membersihkan gigi atau dan mulut dengan menggunakan berus gigi atau seumpama dengannya untuk menghilangkan kotoran. Dan menurut Yusuf Al-Qardawi, maksud atau tujuan hadis ini sebenarnya adalah untuk membersihkan mulut bagi mendapat ataupun untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat juga pendapat mazhab-mazhab ulama dalam fiqh, iaitu antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahawa hukum bersiwak ini adalah tidak wajib ataupun sunnah, kerana sekiranya wajib, pastinya Rasulullah meletakkan perkataan laulah itu, sekiranya tidak itu Rasulullah menggunakan sesuatu perkataan yang menunjukkan sesuatu perintah. Contohnya, aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali hendak solat. Namun, dalam hadis ini berbeza, iaitu Rasulullah menyebut laula an asyukah, sekiranya tidak menyusahkan atau memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak solat. Dan begitu juga pendapat mazhab Maliki dan Hambali, iaitu mereka berpendapat hukum bersiwak ini adalah sunnah juga setiap kali hendak mengambil wuduk ataupun melakukan wuduk. Mereka mengambil hadis daripada hadis yang berkaitan siwak setiap kali hendak melakukan wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Haiti binti Yaakob. Yang pertama, status hadis ini ialah hadis sahih, iaitu hadis sahih li zati. Disebabkan kenapa? Hadis ini diriwayatkan melalui pelbagai cara dan setiap tawakulnya tidak kurang daripada 3 orang perawi dan juga sanadnya bersambung. Kerana hadis ini mereka menerimanya secara langsung daripada guru mereka. Baiklah, kita beralih pula kepada takrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu dalam kitab Jumaat bab menggosok gigi. Seterusnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari radhiyallahu anhu dalam kitab lainnya iaitu mengharap bab ucapan sekiranya yang dibolehkan. Ada juga hadis ini diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu anhu dalam kitabnya Takharah bab siwak, hadis nombor 252 pada syarh Sahih Muslim. Seterusnya juga, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bersuci bab bersiwak. Sekian daripada saya. Terima kasih. Untuk yang seterusnya, menjawab persoalan yang timbul iaitu apakah hubungan antara sains dengan siwak? Adakah kesan bersiwak dapat dibuktikan melalui saintifik? Untuk pengetahuan, siwak merupakan batang kayu yang berasal daripada kayu arak di mana ia didapati mampu memutihkan gigi, menguatkan gigi sekaligus menghalang gigi daripada rosak dan berlubang. Menurut Ibnu Al-Qayyim,
Beliau menyatakan siwak juga mampu melancarkan lidah. Melancarkan lidah di sini bermakna apabila seseorang itu meninggal, didapati seseorang itu mudah untuk mengucap 2 kalimah syahadah dan perkara yang baik-baik jika dia sering mengamalkan siwak, iaitu bersiwak. Tambahan pula, dapat didapati siwak juga merupakan pembuka selera kepada seseorang yang rajin bersiwak. Dari segi sainsnya, Dr. Chen menyatakan bahawa untuk mengelakkan strok dan jantung ialah dengan cara membersihkan gigi dengan kerap, iaitu dengan cara bersiwak. Rahman Hatim juga menyatakan bahawa siwak ini mampu menguatkan gusi dan menghalang kereputan gigi. Sebenarnya kayu sugi ni dia boleh menghilangkan bakteria pada gigi sebab kayu sugi ni dia mengandungi antibakteria, vitamin C dan bahan resin. Jadi elemen-elemen kimia yang ada pada kayu sugi ni dia sudah mampu menandingi berus gigi dan ubat gigi biasa yang digunakan oleh masyarakat kita pada hari ini. Oleh itu, bersiwaklah kerana bukan sahaja untuk menjaga kebersihan, malah menjadi sunnah Rasulullah SAW di samping mendapat pahala jika kita mengamalkannya. Oleh itu, saya teruskan lagi pembentangan dengan rakan saya yang lain. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada pengajaran hadis ini, di mana hadis ini adalah mengenai suatu perbahasan mengenai perintah daripada Rasulullah SAW terhadap umatnya, bahkan untuk semua manusia agar melakukan amalan bersiwak, yaitu membersih gigi atau bersugi untuk setiap kali hendak menunaikan salat, yaitu berdasarkan hadis Bukhari. Hadis ini merupakan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Selain itu, kita dapat ketahui bahawa Rasulullah menggalakkan umatnya, memerintahkan umatnya untuk membersih gigi atau bersiwak sebelum hendak melakukan salat. Hal ini dapat mengkhusyukkan diri kita untuk lebih tenang dan selesa semasa menunaikan ibadat salat, di mana kita dapat meyakini bahawa ibadah yang dilakukan boleh diterima dan yakin kerana penjagaan kebersihannya dari luaran dan dalaman diri kita. Selain itu, kita juga dapat lihat bahawa tujuan perintah Rasulullah untuk bersiwak adalah untuk memahami dan menghargai betapa pentingnya solat dalam kehidupan Muslim. Hal ini sudah jelas terbukti melalui perintahnya untuk menjaga kebersihan di mana-mana juga, agar kehidupan kita dapat terhindar daripada penyakit yang tidak diingini seperti mulut berbau dan penyakit kuman. Akhir sekali, pengajaran hadis ini adalah untuk meningkatkan keimanan terhadap amalan yang digalakkan untuk bersuci sebelum menunaikan ibadah. Bahkan, ia juga dapat meningkatkan keimanan terhadap sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang menganjurkan suatu perbuatan yang mempunyai hikmah besar dalam segala hal. Seterusnya, untuk kesimpulan hadis ini, kita dapat tahu bahawa siwak merupakan satu bahan semula jadi, di mana ia berfungsi untuk menghalang atau mematikan pertumbuhan kuman atau bakteria. Bahkan kegunaannya juga dapat menghalang daripada perebutan gigi, serta membantu untuk menguatkan akar-akar gigi seseorang. Dalam Al-Quran maupun hadis, mengenai amalan bersiwak ini, ia merupakan salah satu bahagian yang tergolong daripada taharah, yaitu kebersihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sehingga sesiapa sahaja yang bersiwak, maka ia akan dijanjikan untuk mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntasnya, menjaga kebersihan adalah perkara yang sangat-sangat ditekankan kepada individu ataupun masyarakat Islam. Amalan bersiwak yang diamalkan untuk amalan harian adalah suatu cara yang sangat-sangat efektif untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Namun, bukan itu sahaja, malah ia juga dapat memberi kesan kepada penerimaan ibadah sebagai seorang Muslim di sisi Allah. Oleh itu, kesimpulannya adalah bersiwak merupakan salah satu amalan kebersihan, yaitu yang dituntut oleh Allah.